Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengurniakan kesihatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran. Sama-sama kita dapat meraihkan ataupun memeriahkan waktu yang telah kita tetapkan di bulan Ramadan mulia ini, iaitu World Quran Awards. Bertujuan bersama-sama kita membaca surah Ar-Rahman di dalam Al-Quran. Jadi pada sidang jemaah, para hadirin hadirat yang telah siap sedia, marilah kita bersama-sama membaca surah Ar-Rahman seperti mana yang telah diprogramkan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس
insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah, dapat kita bersama-sama membaca surah Ar-Rahman dengan seupaya kita. Baiklah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sedikit catatan ini mari kita kongsi bersama, iaitu ketika mana Al-Quran yang kita temui ini di hujung usia. Jadi saya nak memberi satu tajuk pada petang ini, Al-Quran di hujung usia. Wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun turun ketika baginda berusia 40 tahun. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di zaman hidup baginda, keliling baginda itu bukan orang alim, bukan orang warak-warak, bukan orang yang tiada akhlak, tiada peribadi. Kesemuanya itu orang nakal-nakal aja. Para sahabat, Uthman baik, Umar baik, melainkan Ali, Abu Bakar. Itu. Abu Bakar, Ali, Abu Bakar itu dia tak berapa terlibat dengan aktiviti Quraisy, musyrik Mekah. Tapi Umar semua orang tahu, Umar Al-Khattab, Uthman pun begitu juga. Dan hari ini kita akan ambil Abu Dzar, ataupun juga sahabat Nabi, yang dipanggil Abu Dzar. Abu Dzar ini bernama Jundub bin Junadah. Dia ini senang kita faham, minta maaf, kita kena sebut supaya kita kena faham. Keliling Rasulullah bukan semua orang alim, tiba-tiba jadi alim, tidak. Semua orang yang tidak ada akhlak. Saya ulang sekali lagi. Jadi tidak ada iman. Abu Dzar ini, Al-Ghifari ini, bapa zuhud, manusia yang paling zuhud di bumi ini. Asalnya orang Ghifar. Dia adalah senang faham gangster padang pasir. Tu dia. Bukan orang baik. Dia berjumpa sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hands on. Dia tak nak ada orang tengah beriman. Dia dengar Muhammad ini orang baik. Dia duduk kat Ghifar, kerjanya duduk di padang pasir tunggu orang-orang sama ada kabilah daripada Syam untuk balik ke Mekah. Dia rompak di tengah perjalanan, kemudian dibagi kepada orang-orang Ghifar. Abu Dzar ini. Jadi orang putih ambil Zoro, dijadikan Zoro. Dia Abu Dzar Ghifari. Jadi Abu Dzar Ghifari ini adalah orang yang paling zuhud. Kita ambil kisah dia sendiri sebelum masuk Islam. Dia cari Rasulullah dekat Mekah. Dia jumpa sendiri. Kemudian dia bercakap dengan Rasulullah. Dia kata, "Selamat malam wahai saudara sebangsaku." Dia punya mula-mula nak berkenalan dengan Rasulullah. Rasulullah jawab, "Selamat malam wahai saudara sebangsaku." Dia tak implementkan salam, tak. Dia cakap, "Selamat malam wahai saudara sebangsaku." Itulah Abu Dzar Ghifari. Dan dia termasuk inner circle, sahabat yang dikeliling, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu waktu kita nak ambil di hujung usia ni, kita mendapat Al-Quran, kita ambil contoh nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada Abu Dzar Ghifari.
Ada teks sini saya minta izin baca. Ya. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meminta nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meminta nasihat agar diberikan pandangan nasihat. Ya. Ni Abu Dzar ni setelah dia Islam, ya, setelah dia beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia balik kampung. Dia Islamkan satu Ghifar tu. Bukan kecil-kecil anak, asalnya gangster. Asalnya rompak orang, bunuh orang, buat kerja tak elok. Tetapi apabila hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kalimah la ilaha illallah dan Quran meresap masuk ke dalam hati sanubarinya, ya, Abu Dzar balik Islamkan sekampung, bukan sikit-sikit orang, se-Ghifar tu. Itu pasal digelarkan dia Abu Dzar Al-Ghifari. Baik, dia minta nasihat. Apakah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar. Saya ambil translate Melayunya, iaitu sematkan sifat taqwa, yakni takut kepada Allah dalam diri kamu, kerana takut kepada Allah itu merupakan sumber bagi segala amalan kebaikan. Ini di bulan Ramadan ini, kalau kita baca Al-Quran, ya, kita kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablik, itu dia, kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu. Jadi puasa ini untuk mengajak kita jadi takwa kepada Allah. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana-mana pun, ya, kepada para sahabat siapa pun, bahkan kepada umatnya kita ini, ialah takwa kepada Allah. Ya, ittaqullah, itu bertakwa kepada Allah. Dia kata, Abu Dzar, ya, kau tanamkan sifat takwa kepada Allah, ya, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang kita sedang berada ketika ini, iaitu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada rasa takut dalam diri, mencantikkan ibadah kita. Kedua, kemudian Abu Dzar, dia kata, Abu Dzar, bacalah Al-Quran. Abu Dzar pun kena belajar Al-Quran, tuan-tuan. Dia bukan terus pandai je. Jadi kita ni ada 4 peringkat Al-Quran. Ya. Nabi kata kepada Abu Dzar, bacalah Al-Quran. Ya Abu Dzar, kerana apa? Al-Quran itu adalah cahaya untuk kamu di dunia dan juga cahaya untuk akhirat. Iaitu jadi bekalan di akhirat. Bahkan di dunia Al-Quran itu syifa, penawar. Jadi kalau kita ada masalah, sebagai contoh sakit, kita kena yakin. Ya, ada 2 ayat. Contohnya, inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Idza maridtu fahuwa yashfin. Umpamanya dalam surah Asy-Syu'ara. Idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang merawatnya. Yakin. Itu yang dibacakan oleh ulama-ulama yang buat rawatan. Ini dia. Jadi Nabi berpesan, baca Al-Quran, wahai Abu Dzar, kerana dia syifa dan dia juga nur dan dia juga hidayah, ya, di dalam penghidupan dan di akhirat. Saudara, sifat taqwa, ya, untuk Abu Dzar, ya, Rasulullah sebut sikit lagi di bawah ni. Sifat taqwa ini disuburkan di dalam setiap hati orang-orang yang beriman. Takwa ini selepas beriman, dia tak singgah kepada orang yang tak beriman. Tak beriman tak boleh jadi takwa. Dia mesti beriman dulu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dia beriman dengan itu dulu. Dengan 6 perkara itu, insya-Allah menyusul datanglah sifat takwa. Jadi sifat takwa ini merupakan sumber, iaitu yang boleh melaksanakan seluruh kewajipan agama dengan bersungguh-sungguh kerana ada sifat takwa. Saudara, banyak kita baca di dalam Al-Quran, ya, kesungguhan manusia beribadah kepada Allah kerana ada rasa takwa. Kita ni orang biasa.
Ya, beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh beberapa kawan sahabat, ya, bertanya tentang Al-Quran. Nak baca Al-Quran seperti qari'ah. Masakan kita datang kenal Al-Quran dah pincin, dah ujung usia. Ya, budak-budak itu, mereka itu daripada awal pun begitu, jangan putus asa. Ar-Rahman ni yang kita baca tadi, Ar-Rahmanu 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu sifat Allah Ar-Rahman, inilah yang mengajarkan manusia boleh membaca Al-Quran. Allah jamin baca Al-Quran. Allamal Quran, aku yang mengajarkan Al-Quran. Kita belajar dengan guru, itu zahirnya, tapi hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan bimbang. Walaupun kita kenal Al-Quran di hujung usia, seperti Abu Zar Ghifari, ya, dia kenal Al-Quran bukan daripada budak umur 6 tahun daripada tadika. Abu Zar tak pernah pergi tadika, tak pernah masuk mana-mana kelas Arab, bahasa Al-Quran tak ada. Dia hanya dapat talaqi saja daripada Rasulullah, dan dia gunakan kekuatan minda dia untuk mengingat. Masa dulu banyak mengingat, dia learn by heart. Maka dengan sebab itu Al-Quran ini mukjizatnya boleh dihafaz. Jadi saudara, apabila sampai saja 10 hari terakhir, ini yang kita nak bincangkan bersama pada hari ini. Saudara, marilah kita hidupkan, ya, 10 malam ini dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Saudara, kita ni kalau ada anak, ada zuriat, tanda syukur kita, hantarlah anak-anak kita belajar Al-Quran untuk zaman kita ini. Kita ni orang biasa, ya, artinya orang awam. Jadi orang awam ni berbuatlah yang biasa, iaitu yang biasa-biasa. Sifat tawaduk kita memang ada, insya-Allah, ya. Kita boleh dapat tawaduk, kita boleh dapat khusyuk, tapi cara orang awam. Kita boleh berqiyamul lail, maknanya kita boleh malam bertahajud, tapi kita orang awam. Tuan-tuan takkan upaya habiskan 1 juz. Jadi kita yang bertemu dengan Al-Quran di hujung usia ini, pertama jangan kecewa. Biar apapun itu rezeki kita, kita kata Alhamdulillah, kita gembira, ya. Baik, kita tengok sini, ya, daripada satu kitab saya ambil, ya, saudara, bahawasanya orang-orang yang menghidupkan malam Qiyamul Lail ini 10 malam, ya, apakah yang dibuat? Yang pertama, dia bersyukur kepada Allah. Dia duduk-duduk, ya, dia duduk relax, dia memuji Allah dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senang aja. Ini untuk orang awam pada seperti kita. Kita ucap Alhamdulillah, duduk, ya. Kerana apa? Kita berterima kasih dengan Allah sampai umur kita 10 malam ni. Kita rasa lagi ni 10 malam. Katalah malam 21 dapat, kita rasa Alhamdulillah, Alhamdulillah. Perbanyakkan Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih. Kerana apa? Kita semua tahu di dalam Al-Quran, surah Ibrahim, semua hafal, ramai yang hafaz ayat ni. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Senang ayat ini. Jadi surah ini menceritakan siapa yang bersyukur, Allah tambah lagi. Artinya inilah 10 malam ni. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, diajar kita supaya sabar dan tabah hati terhadap Allah Azza wa Jalla. Sabar ni, ya, kalau orang utara sabarlah, ya, sabar. Jadi sabar ni memang tangga kejayaan.
Setiap individu kita ni yang nak berjaya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ya, hendaklah kita banyak sabar. Seperti mana yang saya ceritakan tadi, ada kawan-kawan yang jumpa, bercakap tentang jumpa Al-Quran, kenal Al-Quran di hujung usia. Kita nak buat macam mana lagi? Kita dah tua dah. Dah tak boleh buat apa dah. Tak boleh reverse. Mata dah mula tak berapa terang. Suara pun, telinga pun, apa pun, semuanya dah putih. Baru jumpa Al-Quran. So kita kena on. Bacalah Al-Quran seadanya, seupayanya. Jangan menyesal. Jadi begitu juga sabar. Orang yang bersabar, wasta'inu bis-sabri was-salah. Sifat sabar di depan as-salah. Jadi nak minta pertolongan Allah untuk berjaya, untuk menghidupkan Al-Quran di dalam diri, untuk mempelajari Al-Quran, untuk melaksanakan hak Al-Quran. Pertama, sabar. Ya, kita semua tahu Al-Quran ada 4 hak. Kita akan ditanya dengan hak Al-Quran. Al-Quran akan bertanya. Ya, Al-Quran ini dia akan jadi teman setia anda. Ya, siapa yang dekat dengan Al-Quran, biasa dengan Al-Quran, baca Al-Quran, senang dengan Al-Quran, dia jadi teman kita. Kita dah diajarkan, siapa yang mengambil Al-Quran sebagai temannya, maka dia akan membela kita. Ya, Nabi suruh iqra'ul Quran. Nabi tak suruh baca perkara lain. Nabi suruh baca Al-Quran. Iqra'u tu ditanya, iaitu orang ramai ni Nabi suruh baca Al-Quran. Kemudian daripada pembacaan yang ramai ini, ya, nanti Nabi kata ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Ini Al-Quran. Jadi kita jangan lepas. Al-Quran ini akan membela kita di hari akhirat kelak. Semua ulama' cakap macam itu. Penyampaiannya aja yang berbeza-beza. Tapi mesejnya sama, baca Al-Quran. Siapa yang tinggal Al-Quran, Al-Quran akan dakwa dia. Al-Quran tidak pedulikan dia. Al-Quran tak kenal dia. Dan Allah suka sangat di bulan Ramadan ini kita baca Al-Quran. Memang di bulan-bulan yang lain baca Al-Quran, tapi untuk memaham, untuk tadabbur satu persatu. Jadi hak Al-Quran ini daripada belajar, kemudian membaca, kemudian memaham, kemudian mengamalkannya. Itu di dalam bulan-bulan yang lain. Tapi untuk Ramadan Al-Mubarak ini, sebaik-baiknya kita baca. Perbanyakkan. Ya, setiap satu huruf itu digandakan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini. Maka dengan sebab itu ada tadarus, ada baca Al-Quran secara berjamaah, dan berbagai-bagai kaedah hari ini dilakukan. Dan hari ini juga pembacaan Al-Quran, walawas Quran ini tadi adalah juga merupakan salah satu tadabbur ataupun tadarus Al-Quran. Seterusnya saudara, kita malu dan ihsan kerana Allah. Ya, di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, yang pertama tadi untuk 10 yang terakhir, pertama kita diajarkan syukur kepada Allah. Banyak lafaz Alhamdulillah. Yang kedua, sabar dan tabah hati terhadap Allah Azza wa Jalla. Apapun dugaan yang kita hadapi ini, kita sabar. Okey, kita tak akan teruskan. Ya, di situ kita teruskan, akan teruskan yang lain, iaitu redha atas nikmat ketentuan Allah. Kita redha, kita belajar redha. Kadang-kadang kita ni lidah kata redha. Nah, aku redha. Tapi mengeluh juga. Dengan sebab itu Allah tanya terang-terang dalam surah Ar-Rahman, kau sebutkan nikmat Allah mana satukah yang nak kau dustakan? Kita tinggalkan alam jin, kita duduk alam manusia. Katalah Tuan Haji, kita tanya, ya, datang persoalan, nikmat Allah yang mana satukah yang Kak Hajah nak dustakan? Cuba sebutkan mana satu nikmat yang boleh kita dustakan. Kesemuanya ini adalah rahmatullah, rahmatan lil alamin. Tak ada satu pun yang berupa, walaupun umpamanya COVID-19 ini
tapi banyak rahmat, banyak benda-benda yang tersirat yang kita tak dapat. Mari kita tengok. Kalaulah bukan kerana COVID, ya, program kita ni selalu kita berkumpul baca ramai-ramai aja, dan dia punya skop kecil. Tapi hari ini Allah buka skopnya alam, dunia, dan manusia hari ini berbondong-bondong masuk Islam bila dia melihat akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam sabar, diuji, diberi nikmat, dia terima kasih, alhamdulillah. Bila diuji dia sabar, dia tak ada komplain apa pun, dia redha aja, alhamdulillah juga. COVID kena alhamdulillah, mati dia alhamdulillah, innalillah. Tak ada satu pun yang dia komplain. Ini orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cantiknya. Maka dengan sebab itu kita tengok negara-negara yang dulu di Spanyol umpamanya tempat yang tak boleh azan, sekarang ya Allah azan. Di negara Eropah berapa tempat azan. Masuk Islam berbondong-bondong. Saudara, ini yang tersirat. Allah nak tunjuk daripada dulu ni, kita kona sikit dengan izin. Allah dulu kata jangan zina. Dalam Quran kata la taqrabu zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan. Sekarang ni dek COVID, berani duduk dekat-dekat perempuan, dengan lelaki pun takut. Berani orang yang melanggan tempat-tempat zina tu datang, tak berani, tahu takut. Baiklah, orang judi, dikata jangan judi, sekarang berani judi. Dulu suruh tutup, Las Vegas tu sendiri takut, Genting Highland sendiri takut. COVID datang takut dengan ni, dengan tentera Allah ni. Ini di dalam doa, kalau tuan-tuan baca Allahumma inna hadzal marad jundum min junudik. Dia kata kalaulah ini maradun, penyakit ini, jundun, COVID-19 ini, coronavirus ini merupakan jundum min junudik, merupakan junung. Tusibu bihi man tasya wa tasrifu man tasya. Dia kata dia akan menimpa orang yang telah Allah tetapkan, dan Allah pelihara daripada mereka yang telah Allah tetapkan. Kita pun berdoa Allahumma, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala fasrifu, iaitu peliharalah kita daripada tu bencana-bencana tu, anna wa dararina, rumah tangga kita, kampung halaman kita, negara kita, isteri kita, ahli keluarga kita, buyutina, rumah-rumah kita, wabiladina, dan negara kita, negeri kita, wabiladil muslimin. Kemudian kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memelihara kita mimma nakhafu wa nahnar, daripada perkara-perkara yang kita takut. Inilah COVID ini, saudara, supaya kita selamat daripada musibah. Tak ketakut bergelimpangan negara yang kita tengok seperti mana yang mayat bergelimpangan, tak terurus. Kita bersyukur sehingga dipuji ke semua ini sabar. Jadi apa pun, alhamdulillah, kepimpinan kita hari ini, negara kita dapat mengawal wabak COVID ni dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini di Selangor kedai mula dibuka. Tapi kalau lupa daratan, jangan menyesal. Kak Hajah kena jaga distance. Nak makan, nak buka puasa kan boleh. Pergi dekat kedai mamak, kat kedai mana-mana kita dah boleh. Satu sini, satu sana. Boleh, jauh-jauh. Kena jaga distance dan bawa tu mask tu. Begitulah. Apa yang Allah larang dulu, sekarang semua. Kalau dulu kata jangan dekat-dekat Muslim, orang perempuan dengan orang lelaki, bukan mahram jauh-jauh. Tak mau. Sekarang naik kereta api dah tak nak berimpit-rimpit, naik bas dah tak nak berimpit-rimpit. Semua
Kerana apa? Itu yang tersirat di sebalik COVID-19. Ini kuasa Allah. Dunia, ya Allah ya Rahman, luar biasa betul. Ya, bila Allah berkehendak, idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kemudian seterusnya, malu dan ihsan kerana Allah. Kita ni fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana satu? Malu kita, tak terucap kita, tak sebut kita. Apa nikmat Allah yang kita nak dustakan? Tak boleh. Nak dustakan nikmat bulu roma ni pun nikmat. Titisan peluh nikmat. Air mata nikmat. Saudara, air mata. Apa juga, ya, boleh berdiri nikmat, boleh duduk nikmat, boleh berjalan nikmat. Mana kita nak dustakan? Tak ada. Apa juga rumput di depan rumah pun nikmat. Kesemuanya apa yang Allah jadikan adalah rahmat. Maka dengan sebab itu ada sifat ihsan. Saudara, kadang-kadang ni kita ni dapat isteri, dapat anak, dapat keluarga. Kita jangan komplain. Kita jangan menyesal. Ya, itu dah ditentukan oleh Allah. Ya, kita cuba bersabar kecuali dia memang tak boleh dibentuk, ya, tak boleh diajar. Itu lain, itu dah bab lain, dia degil. Tapi kalau boleh, ya, sabar, redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali, ya, Nabi pun apabila sampai ke peringkat pengecualian ini dah tak boleh ditegur, barulah Nabi jatuhkan hukum. Saudara, jadi kalau ada apa saja, kena sabar, kena redha, dan tunjukkan, ya, bahawasanya ihsan daripada Allah Azza wa Jalla dan malu kepada Allah Azza wa Jalla. Malu kita ni kalau tak baca Quran, bila lagi nak gunakan mata, nak gunakan lidah, nak gunakan suara yang Allah beri. Kita ni ada sifat malu. Malu tu bukan malu baca Al-Quran. Masalah kita ni malu depan orang. Walah, malu tak dapat, tak mau baca kerana takut salah. Seterusnya, takut iaitu taat dan harap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, 10 yang terakhir ini kita kena banyak tanamkan rasa takut, iaitu taat kepada Allah dan harap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan kita. Seterusnya, tawakal. Saudara yang dirahmati Allah, tawakal. Ya. Memang kita disuruh tawakal. Ya. Bertawakal, berserah bulat tak boleh. Kita tawakal adalah sifat orang-orang saleh. Bertawakal kepada Allah. Kita tak tahu. Apa juga yang kita lakukan di depan, kita tak tahu. Ya, kita kena berserah kepada Allah. Allah sangat sayang orang yang tawakal ini. Ya, Allah sayang, sangat sayang. Ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah nyatakan, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebahagian daripada ayat saya bacakan. Memang Allah sangat sayang. Kalau kita sering bertawakal, maka Allah jadi kita orang-orang sayang. Saudara, masa kita sihat inilah kita jaga Al-Quran. Nak jaga Al-Quran, nak perbanyakkan ibadah sekarang inilah waktu kita, walaupun di hujung usia tapi masih sihat. Saya kata tak apalah, bacalah doa tu. Kita ajarkan Allah, dia bukan Allahumma biha, disebut ya Allahumma, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada juga yang baca Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minta kesudahan kita ni ialah kalimah la ilaha illallah. Saudara, kalau mati husnul khatimah ni, semasa dimandikan nanti, kedut-kedut kat muka tu hilang. Kita dah tua ni, mati, ya, Tuan Haji, mati ketika dimandikan, air yang membasahi jenazah itu, ya, akan, ini ada yang Allah tegangkan balik kulit
wajah tu. Kulit wajah tu Allah tegangkan balik dan nampak balik rupa Kak Ajah umur 70 ke 80 tapi dia balik umur 18, 17. Dia bersih sinar. Itu husnul khatimah. Jarang dapat. Ada orang tanya saya, habis kalau orang tu berjanggut, ya, bermisai apa semua kan, memanglah janggutnya ada, misainya ada, tapi cerah, bersih, wajahnya tu tenang, ya. Jadi nampak wajah orang mati baik ni. Saudara belum pernah tengok dalam laci jenazah. Saya pernah tengok di Hospital Kelang dulu, ya. Nak kata anak muda tak muda jugalah, dah dewasa lah. Bila kita tarik laci tu, laci mayat tu, Allahu Akbar, nak sebut pun malu. Nak kata birat tak elok, nak kata hitam lagi tak elok. Tapi tak tahulah apa matinya. Maka dengan sebab itu jauhilah mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini adalah mati terutamanya, ya. Mati su'ul khatimah ni mati yang kecewa dengan Allah. Ada yang gantung diri, yang dalam penjara lain, itu dia dibunuh, dah hukum, duduk kerusi karen dan sebagainya. Ini yang gantung diri, terjun bangunan, terjun sungai, tunggu kereta api ni, husnul khatimah, minum racun, ini semua habis. Tengok dalam viral baru-baru ni, kerana Covid ke apa benda, satu family gantung diri. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Itu tidak ada kesabaran. Jadi bulan Ramadan, ini. Jadi hari ini kita tak adalah nak ada banyak tajuk yang ketawa, tak usah. Bulan Ramadan ini kita cari satu tajuk yang menginsafkan kita, yang memberi, ya, kesedaran kepada kita. Jadi kita berterima kasih kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah mudah-mudahan, dan kita berharap kepada Allah. Kerana apa kita bertawakal? Puasa kita ni kita serahkan kepada Allah. Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumna. Ya Tuhan, puasa ini milik Allah, hak Allah, kita kena jaga elok-elok. Allah kata as-saum, dia kata li, as-saumu li, ya, li itu untuk aku, puasa kamu tu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membayar upahnya. Jadi puasa kita semalam, kemarin, esok, ya tak sama. Sejauh mana keikhlasan kita? Nabi kata, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Dia pucuk pangkalnya ialah dosa, dan pucuk pangkalnya ialah keampunan. Jadi waktu lepas sahur tu, ya, sementara kita masih sihat ni, ya, jangan terus tidur. Saya percaya ibu-ibu nombor satu takkan tidur. Kak Hajah. Bapak-bapak ni ada separuh tidur, separuh tak tidur. Ya. Dah jangan tidur dah. Ya, bangun pukul 4 tu cantik. Ya, kemudian mengaji Quran. Dah habis dah masa. Kita dah jangan buat kerja lain dah. Maknanya bangun pukul 4, ambil uduk, buat jadual. Macam yang Ustaz Ismail Kamus viralkan tu. Ikut jadual tu. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Itu kita. Ini kita tak boleh buat semua, satu pun kita tak buat. Itu dah silap lah. Jangan kita tinggal. Jadi tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Jadi buatlah sebahagian. Bangun pukul 4 pagi, bangun. Katalah malas nak sembahyang, duduk istighfar. Aku malam ni malas sangat nak sembahyang. Ya, duduk istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah rabbal baraya, umpamanya astaghfirullahalazim. Istighfar. Ya. Kerana apa? Waktu tu sangat bagus istighfar. Ya, waktu sahur tu, wabil ashari ni kita beristighfar. Banyak istighfar. Jadi kita beristighfar. Habis itu kalau rajin sembahyang, tak boleh banyak rakaat. Dalam senarai Ustaz almarhum Ustaz Ismail Kamus tu, itu orang kelas tinggi punya, kita orang awam. Kita boleh buat 2 rakaat, untuk tak apa buat 2 rakaat.
Ayat tak boleh panjang-panjang, baca pendek-pendek. Tapi buat. Jangan kita tinggalkan. Kita nak buat first class punya tak boleh. Kita buat okey, yang tahap kita ni dalam kitab ni dia kata, ya, mari kita bangkit. Saya tukar jom lah. Mari kita bangkit untuk qiyamul lail, solat sunat tahajud dengan khusyuk wa tawadhu. Kita sebagai orang biasa, maka berbuatlah yang biasa-biasa sahaja. Tetapi penuhilah 10 malam itu dengan qiyamul lail. Tujuannya syukur kepada Allah, sabar dan tabah, ridha atas nikmat Allah, malu ya atas anugerah Allah, ya, kemudian ihsan, kemudian takut, takwa, tawakal kepada Allah dan harap kepada Allah, kemudian hidup mati kita hanya senya kepada Allah sebelum kita pergi sedekah. Dan yang terakhir untuk hari ini, sedekah jariah. Ini yang kuat. Sedekah jariah dengan tulus ikhlas. Saudara, saya baru-baru ni sedekah subuh. Sedekah subuh, kawan-kawan bawa sedekah subuh. Kemudian kan ada yang aksiden tu. Polis yang aksiden dekat mana tu? Kedah kan? Kedah. Tengah jaga roadblock dilanggar oleh pemandu yang istilah Malaysia ni, dia tak cakap mabuk, tapi dia kata apa? Dikuasai oleh alkohol. Tu. Tak terkawal, mati dia. Jadi kita ada buat collection. Jadi kawan-kawan banyak bertanya, Ustaz, saya ada tong, saya nak bagi sedekah subuh tu bagi kat dia, boleh? Kita kumpul dapat 28,800 ke apa? Itu satu komuniti kecil, ya, yang buat sedekah subuh masuk tiap-tiap hari ni. Masuk dalam botol ataupun dalam tabung. Dia kata kami nak keluarkan ni, boleh? Bagi sedekah subuh. Saya pun ikut. Masuk sedekah subuh. Jadi daripada botol simpanan sedekah subuh tu, kumpul dapat bagi 28,000. Petang esoknya dah lepas serahkan kepada keluarga dia, anak yatim kan, ada anak yatim, semua dapat sedekah subuh aja. Tengok bulan Ramadan. Kalau kita nak keluar, saya ingat RM10, RM15, RM30, RM50 kan. Tapi bila dah ada sedekah subuh tu habis, tak payah kira, pi buah ya. Masuk envelope bagi dekat kita punya ketua grup ni. Kita bagi kat depa. Jadi dapat petang diisytihar semua kepada komiti kita, dapat 28,800 lebih sikit. Saudara. Itu dia kelebihan. Jadi sedekah jariah. Qadrul hasan. Ya. Jadi saudara, setiap sedekah kita, infak kita, Allah akan balas. Dan yang untuk terakhir sebelum pukul 2 petang, iaitu tulus ikhlas. Apa pun pada petang ini, baca Al-Quran tadi, Ar-Rahman 78 ayat ikhlas. Ada orang mengaji sir, lazim tu. Ikut ramai-ramai ini, ada pakai nada nawa, ada pakai nada koror, ada pakai nada jawab. Jawab tu yang suara kuat, macam saya baca tadi tu kuat, dia ikut kuat macam tu, dia seronok baca. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan, diikut macam tu. Ada, dia ikhlas. Okey. Kemudian ada juga yang duduk nada nawa. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Contoh macam tu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lepas tu menguap kejap, kan? Campur-campur lah. Kan kadang-kadang kita menguap, campur. Itu ada. Ada lagi satu, dia pakai silencer. Dia pandang je. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Macam itulah, slow je, sir, bacaan sir. Jadi kita ada yang jahar ada, kemudian yang sir pun ada. Kesemuanya itu dapat pahala. Allah kata
aku kurniakan pahala ini, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, Allah kurniakan, ya, bahawasanya kurniaan pahala ini ikut kadar yang telah Allah tetapkan, according to jahar kita ikhlas, ya, nawa kita ikhlas, sir kita ikhlas, ya, suara jawab kita ikhlas. Jadi semakin ikhlas, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan lagi. Semakin ikhlas, katalah dia baca separuh kuat, separuh perlahan, maka yang ikhlas yang mana, ataupun kesemuanya ikhlas. Jadi itu 78 ayat tu ada berapa ratus huruf, berapa ribu huruf. Kita bayangkan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kita kali dengan 31 kali. Tengok ada berapa ayat. Fa, bi, hamzah, ya, lam alif, hamzah balik, rob satu, ba satu, kaf satu, mim alif satu, dan 10 tukadziban, ta, kaf, zal, ba, alif, nun. Ya, maknanya ada 15 ke 17 huruf campur sabdu. Jadi 17 tu untuk satu tu. Kemudian kali dengan 31, lepas tu dikali dengan setiap satu huruf, Allah bayar 10 kebajikan. Kemudian ditambah lagi dengan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah tambah according to kita punya ikhlas. Jadi apa pun yang kita lakukan, daripada puasa, daripada memasak, menghidang, mensajikan sahur ke apa, kesemuanya adalah dengan ciri ikhlas. Sebagai penutup, dalam kitab ini menyatakan, ya, itulah ciri takwa peringkat awam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu dicapai oleh insan seperti kita ketika sudah di hujung usia. Jadi sempena Ramadan al-Mubarak dan juga Lailatul Qadar, iaitu khairum min alfi syahr, insya-Allah ada orang yang mencapainya, insya-Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, kita baca Al-Quranul Karim, boleh baca inna anzalna, dan ada satu ayat, ya, dalam Al-Quran ini yang sangat bagus, ya, kita amalkan, ya, dalam surah Muzammil ayat 20, ayat terakhir. Ayatnya panjang, saya bacakan sedikit sebagai penutup mafhum ayat surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya Tuhanmu, yakni Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui bahawasanya engkau bangun sembahyang tahajud, iaitu kau bangun malam, kau bangun sembahyang tahajud, ya, selama kurang daripada setengah malam, ya, 1/2 malam, ataupun 1/3 malam, ya, ataupun 1/2 malam, ataupun 1/3 malam, ya. Saya ulang balik, demikian juga dilakukan oleh segulungan orang-orang yang bersama-samamu kerana hendak menepati perintah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah jualah yang menentukan segala, iaitu dengan qadar yang tepat, masa dan malam, ya, siang, iaitu ia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira dengan tepat kadar masa itu. Jadi kita punya masa ibadah tu, lalu dia menarik balik perintahnya, ya, masa dululah, ya, ni ceritanya, kemudian dengan memberi kemudahan kepada kamu. Oleh itu Allah kata, kau bangun malam, ya, ikut kadar mampu. Ini kita orang awam ni, semampu kita, ya. Kemudian jangan kita nak ikut orang dulu punya, tak mampu kita, ya. Jadi kita buat upaya kita. Kemudian Allah kata dekat sini, ya, bacalah Al-Quran. Oleh itu bacalah Al-Quran daripada mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya, ya, dalam sembahyang. Ia juga mengetahui bahawa akan ada di antara kamu yang sakit, yang keluar musafir, yang keluar jihad fi sabilillah, ya. Kemudian maka bacalah mana-mana ayat. Jadi Allah kata bacalah Al-Quran, ma tayassara minhul Quran. Bacalah Al-Quran daripada mana-mana ayat. Kita senang baca ayat-ayat lazim, kita baca ayat-ayat lazim. Kita jangan nak lawan hafiz-hafiz tu, nyanya kita, tak upaya kita. Jadi kita baca ayat surah Juz Amma tu pun tak apa. Allah, ya, kemudian berilah pinjam, iaitu yang terakhir tadi dia kata sedekah, zakat. Daripada tafsir ini dia kata zakat. Zakat iaitu kita bayar zakat, kita bayar zakat, bayar fitrah, ya.
Jadi Allah Azza wa Jalla perintahkan, lakukanlah dengan ikhlas, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu lakukan, iaitu kebaikan yang kita laksanakan untuk diri kamu, tentu kamu akan mendapat balasannya daripada Allah Azza wa Jalla. Dia ada di sisi Allah, dan balasan ini hanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Artinya Allah ampunkan dosa dan Allah mengasihani. Allah balas segala jasa yang kita buat, iaitu kebaikan yang kita lakukan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan World Quran Hours ini, dan kita dapat sama-sama membaca Al-Quran, dapat sedikit tazkirah santai yang spontan ini. Jadi kita sebagai orang awam, berbuatlah secara orang awam. Kalau kita boleh baca Al-Quran banyak-banyak, kalau tidak baca yang sedikit, tapi konsisten, istiqamah. Yang sebaiknya istiqamah. Jadi beberapa contoh daripada Abu Zar tadi dan 2-3 peristiwa, mudah-mudahan kita jadi orang yang takwa, hasil daripada baca Al-Quran, daripada puasa dan daripada solat yang kita lakukan. InsyaAllah, ila liqa, ma'assalamah, bertemu lagi pada siri yang lain. Mohon pada Allah dipanjangkan umur, mudah-mudahan diluaskan rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.